warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang ini sekali lagi kita berada di temu janji mingguan dialog pembaharuan ekonomi Majlis Dakwah Negara yang diselenggarakan oleh Dewan Ekonomi MDN. Pada kali ini kita akan bincangkan tajuk yang hebat dan panas, iaitu bagaimanakah Melayu Muslim boleh menjuarai jalur baru pembangunan ekonomi umat, kesan daripada pandemik COVID-19. Dan pada petang yang berbahagia ini, saya ditemani oleh rakan baru sebagai co-moderator, Tuan Nazrin Zakaria daripada MBB Research Group. Nazrin? Ya Tuan. Selamat datang ke arena untuk kita bersilat tentang pembangunan pembaharuan ekonomi. Boleh kenal sikit tak MBB Research ni apa benda, Nazrin? Okey. MBB Research ni sebenarnya adalah satu cabang daripada gerakan Melayu Berani Berubah. Sedap tu. Yang telah diinspirasikan oleh Allahyarham Tan Sri Sanusi Jonid dan dibawa ke atas ke arah yang kedua oleh Datuk Zaidi Hashim, pengurusi kita dalam Melayu Berani Berubah ni. So, Melayu Berani Berubah R ni, R tu sebenarnya adalah research. Adalah beberapa cabang yang keluar daripada grup induk ni. So, in a nutshell, kalau boleh saya tercampur sikit dengan bahasa Inggeris ni, aspirasi dan inspirasi untuk gerakan Melayu Berani Berubah ni adalah akan menjadi sebuah gerakan nasional dan also akan merangkumi rumpun Melayu seantara daripada selatan Thailand terus ke selatan Filipina, di mana orang-orang Melayu kita dan orang Islam di rantau ASEAN Tenggara ini akan berpaksi di bawah gerakan kami ini. Okey. Terima kasih Nazrin. MBB Melayu Berani Berubah. Melayu Berani Berubah. Okey, pada petang ni juga kita membariskan para panel yang hebat-hebat belaka. Siapa tak kenal Tan Sri Datuk Dr. Kamal Mat Saleh, pengerusi MIA. Selamat datang Tan Sri. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Tan Sri, sejak dulu-dulu saya ingat waktu saya student lagi, waktu itu di sebelah atas Tan Sri itu kelihatan hitam, sekarang dah putih. Tapi masih lagi tetap kekal bersama Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIA. Dah 30 lebih tahun, tapi sebenarnya dalam tahun 94 saya berhentilah untuk masa itu masuk politik UMNO. Dan lepas itu saya bersara daripada situ buat kerja biasa. Lepas itu baru tahun lepas dipanggil balik untuk mengurusikan dan menjalankan semulalah kerja-kerja berkaitan. Maknanya ada labs lah, Okey, maknanya apabila Tan Sri dipanggil balik, sudah tentulah pihak yang berkaitan dengan perancangan dan pembangunan ekonomi Malaysia menghargai peranan yang telah dimainkan oleh Tan Sri sejak dulu lagi. Okey, yang kedua, kita ada Tuan Hisham Abdullah daripada WARC Sdn Bhd dan juga grup Enrich Group. Tuan Hisham pernah berada di arena ini. Kita menampilkan beliau berdasarkan pengalaman beliau menguasai dua bidang, Tan Sri. Belajarnya di UK, bekerja di beberapa negara, balik ke dalam negara, kemudian dia cuba menerokai dua bidang, jalur lama dan jalur baru. Ini orang muda. Selamat datang, Syam. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, panel kita berdasarkan daripada apa yang kita nampak di depan kita ni, orangnya memang kacak. Tuan Romel Tan Sri Samsudin, pengerusi dan pengarah urusan Yusuf Fund. Romel? Okey, terima kasih. Saya amat
rasa berhormatlah datang dapat contribute kepada forum ini. Dan insyaAllah saya akan terangkan mengenai usaha Tabung Yusof ni. Dan insyaAllah harap dapat akan terima kasih Romel. Saya sedap panggil Romel sebab sebutan Romel tu nampak mesra lah bandingan Tuan Romel. Terima kasih. Cuba Nazrin jangan salah sebut Romel pergi Romeo pula. Okey, yang ketiga kita undang kalau tak silap saya ini orang dari Penang Puan Nadira Muhammad Yusof atau lebih dikenali dengan Nadira Ayu, pengasas dan CEO Kedo Care. Puan Nadira. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Zakaria. Sama. Dari Penang ke dari Kuala Lumpur? Saya asalnya orang utara lah, Penang, Kedah, tapi dah letak di KL lah. Oh gitu. Alhamdulillah. Kedo Care tu sikitlah cerita apa sebelum kita cerita panjang. Kedo Care ni sebenarnya satu platform Tuan Zakaria dan everyone outside, platform digital yang menghubungkan ibu bapa dengan pengasuh kanak-kanak yang terlatih terus datang ke rumah mereka. Macam tu lah. Oh begitu. Dia macam Grab dengan Uber tapi dia untuk certified babysitters. Maybe kejap lagi kita akan cerita lebih banyak lah mengenai Kedo Care, insyaAllah. Okey, kita dah berkenal sepintas lalu terhadap ahli panel kita. Saya nak memulakan perbincangan kita pada petang ini yang akan mengambil masa 90 minit dengan mengemukakan soalan kepada Tan Sri. Oleh kerana Tan Sri, di kalangan kita ni Tan Sri adalah orang yang paling senior untuk bercakap tentang ekonomi. Dia melalui zaman sebelum naik, zaman memuncak dan hari ini tsunami COVID-19 telah merencatkan seluruh perjalanan, seluruh kehebatan yang disusun dulu. Saya terbaca tadi ada satu kawan forward British Airways yang selama 70 tahun terbang dengan penuh keuntungan hari ini telah grounded. Ini satu yang kita kata ini bukan main-main Tan Sri bukan cubaan lagi Ini real punya. Maknanya kalaulah yang sebesar itu pun jatuh, apatah lagi yang kecil-kecil. Jadi Tan Sri, cuba Tan Sri ceritakan sikit peranan Mia dalam pembinaan ekosistem ekonomi negara kita. Dan setakat inilah sejauh mana nasihat dan pandangan Mia ini diguna pakai oleh kerajaan. Silakan Tan Sri. Terima kasih. Sebenarnya kita ditubuhkan oleh kerajaan dalam tahun 86 iaitu tahun 33-34 tahun dulu sebagai think tank lah bagi kerajaan dan juga bagi sektor swasta dan the third sector. Dia ditubuhkan untuk membawa kajian, memberi khidmat nasihat serta juga menganjurkan berbagai polisi yang dikatakan sebagai second opinion kepada government body seperti Bank Negara, Treasury dan juga EPU. Masa itu saya sebagai ahli kepada panel penasihat ekonomi di mana Tun Mahathir pertama kali menjadi Prime Minister tahun 81. Dan saya ditugaskan untuk mempengurusikan satu jawatan kuasa kecil di bawah panel ekonomi tersebut berkaitan dengan pengurusan ekonomi. Jadi kami pada waktu itu memang tujuannya hanya untuk memberi opinion yang independen, bebas daripada dibandingkan dengan pihak-pihak badan kerajaan tadi. Jadi telah 4 tahun bertugas begitu dan dengan tanggungjawab sedemikian kita dapati bahawa dan pihak panel penasihat pun merasakan bahawa kita perlu untuk memberi betul-betul analisa yang mendalam dan tidak bergantung kepada perangkaan rasmi supaya kita ada tubuhkan institut penyelidikan kita sendiri. Dan itulah saya ditugaskan menjadi pengasas
sebagai pengarah pertama pendengar eksekutifnya pada tahun 86 dan lembaga pengarahnya dipengurusikan oleh Tun Ismail, Governor Bank Negara, dan Tan Sri Pasir, Tan Sri Saleh Abbas dan Tong Yok, semuanya adalah trustee-trusteenya. Jadi saya menjalankannya selama 8 tahun, lepas itu saya bersara dan tahun bulan April dipanggil balik untuk menjadi pengurusi lembaga pemegang amanah bagi MIA. Tujuannya masih sama, iaitu memberi nasihat, khidmat nasihat kepada kerajaan dan juga pada private sector, menggalakkan penglibatan badan-badan penyelidikan bebas seperti universiti dan sebagainya. Dan dalam masa saya dulu kita menghadapi krisis dalam tahun 85, membuat satu kajian bersama pada waktu itu Biro Ekonomi UMNO, the Recovery Plan. Dan pada waktu itu Tun Daim was the Minister of Finance lah. Dan itu pertama kali kita mengeluarkan pendapat. Dan pada tahun 1990 apabila dasar ekonomi baru secara rasminya akan ditangguhkan ataupun habis peranannya, iaitu tahun 1990, kita telah juga membuat kajian-kajian berkaitan dengan apakah dasar baru untuk tujuan selanjutnya selepas 1990. Antara 85 dan 1990 itu pihak pelabur-pelabur asing, termasuk juga yang dalam domestik, rasa macam tidak begitu menentu apakah akan berlaku selepas tamatnya dasar ekonomi baru. Dan apabila mampin ditubuhkan, MIA menjadi satu daripada sekretariat saya sebagai pemberita kanannya, iaitu pelabur kanannya, reporter jeneral, untuk mengubalkan satu dasar baru mengganti NEP itu. Dan kita telah menyarankan kepada kerajaan untuk membentuk dasar baru yang dikatakan dasar pembangunan negara depan. Itu dijadikan sebagian daripada the second perspective plan antara 1990 sehingga 2000. Pada waktu itu kita dalam DMIA memperkenalkan konsep ataupun pendekatan ekonomi berkaitan dengan menggandakan pendapatan negara. Itu doubling the income doubling plan. Dan dari situlah dalam 10 tahun itu kita mendapati bahawa pertumbuhan ekonomi sungguh mendadak, sungguh pesat selama 10 tahun itu, daripada 1889 sehingga ke 1989, di mana pertumbuhan kita lebih kurang purata 9%, 8 hingga 9%. So we double the income twice. Per capita income juga meningkat. Dan pada kali ini kita telah membuat pengunjuran baru, utamanya sebelum COVID pun kita sudah ada pengunjuran yang mengatakan bagaimana kita nak menjana semula, sebab sejak tahun 2000 kadar pertumbuhan kita telah menurun daripada 9% itu, pada puratanya potential growth adalah 7%, 8% sampai kepada tahap 43% purata. Dan pada tahun 2019 kita lihat Bank Negara menetapkan bahawa pertumbuhan itu adalah pada paras 3.49%. Maknanya kita semakin menurun. Period ini antara 2000 sehingga iaitu selepas 98 sehingga 2020 ini pun kita dikatakan masih lagi terperangkap dengan the middle income trap. Maknanya kita tidak dapat mengejar pembangunan ekonomi seperti macam Taiwan, Korea, South Korea, Singapura, Hong Kong. Itu sebabnya pada masa ini kita membuat, kerajaan sendiri telah memperkenalkan selepas wawasan 2020 tamat, kita masih belum lagi menjadi negara maju. Maka kerajaan PH pada waktu itu Pakatan Harapan menunjukkan bahawa Mahathir juga, iaitu sampai ke menjadikan wawasan 2030 to extend that. Maknanya kita tidak berjaya menjadi bawah negara maju, the fifth tiger. So dalam tahun lepas, bulan Julai, MIA setelah mengkaji membuat satu perancangan atau saranan perancangan baru di mana dinamakan the Crouching Tiger Initiative.
Tujuannya ialah bagaimana menjana semula perindustrian negara yang semakin menurun sejak 2000. Itu dari segi sumbangan tambah nilai, serta juga dari segi pekerja-pekerja dalam sektor pembuatan untuk pasaran dunia. Kita masih bergantung kepada minyak dan juga kelapa sawit dan raba dan sebagainya untuk meningkatkan balik sumbangan industri ataupun sektor pengeluaran. Dan ini memerlukan satu strategi yang lebih menekan kepada productivity, higher wages dan teknologi tinggi. Dan ini yang dimaksudkan dengan Crouching Tiger Policy ini 2020 sampai 2030 melibatkan 7 teknologi termasuk 5G dan digital economy, hydrogen economy, new high-tech, high growth farm technology, advanced transport and logistics, dan juga dari segi fintech, maknanya dari segi inovasi dalam bidang kewangan dan perbankan. Jadi antara ini 7 ini kita telah mendapati beberapa rakan pelaksana yang juga membawa masuk biaya-biaya yang perlu. Dan ini sebahagian daripada apa yang kita akan sampaikan kepada pihak kerajaan sekarang. Tak sempat nak hantar kepada Tuan M. Ya, jadi sekarang kita ajukan kepada Kerajaan Perikatan Nasional di bawah dalam masa yang terdekat. Ya, Tan Sri, apa ni ceritanya sangat menarik. Perancangan, unjuran, cadangan yang telah digerakkan sejak tahun 2000 apabila kita punya KDNK kita nampak merosot kan, dan telah sebelum COVID ni pun telah ada 2030, dan selepas COVID ini tentulah ada cadangan baru di jalur baru. Kita akan sambung soalan ini kepada Tan Sri selepas rakan-rakan panel lain mengutarakan pandangan mereka. Nas nak tanya apa kepada Hisham? Okey, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tuan moderator Tuan Zakaria Samalan of Majlis Dakwah Negara dan rakan-rakan panel semua. Soalan ini Tuan Hisham, boleh tak Tuan Hisham cerita sikit latar belakang Tuan dan apa peranan Enrich Group yang diasaskan Tuan dengan tagline Nurturing Possibilities? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Terima kasih juga kepada Tuan Nazri, apa khabar Tan Sri, Nadira dan Tuan Romeo. Okey, untuk makluman saya adalah produk yang dilahirkan oleh DEB lah. Senang kata, sebab saya lahir itu tahun 1972. Dan dikira umur pun umur yang muda lah. Jadi saya telah mendapat benefit daripada dasar ekonomi baru dari segi peluang pendidikan. Saya telah dapat peluang pendidikan dan impossible dengan kemampuan keluarga saya sebagai seorang penoleh getah untuk hantar saya belajar ke London. First time naik kapal terbang pun marah yang bayar, bukan sendiri yang bayar. Jadi kita tubuhkan syarikat Nurturing Possibility ni because kita mesti tahu dalam ekonomi kita kena nurture. Ini peluang tu kita kena nurture. Tidak ada benda yang akan confirm akan berlaku. Mereka kita nurture benda tu dan kita grow. Jadi Enrich Group ni kita dah terlibat dalam bisnes daripada awal, daripada trading, dan bisnes saya yang pertama jual ayam. Walaupun saya be accountant, tahun 2000 saya balik ke Malaysia, saya jual ayam di pasar Borong Selayang. Jadi bila pasar Borong Selayang, mak saya tanya kenapa pergi belajar kat London kalau nak jual ayam. Tapi saya kata orang tua ni dia nak tengok CJ yang bergantung di dinding, anak dia berjaya belajar universiti. Tapi apa yang saya kehendaki? Jadi saya buat satu benda yang memang orang lain tak nak buat. Saya buat, saya learn. Tapi daripada segi pembelajaran itulah kita belajarnya trading, kita belajarnya pencampuran, kita belajarkan bahawa bisnes ni adalah satu seni yang tidak boleh dibelajar di dalam dewan kuliah. Dia kena keluar. Jadi nurturing possibility ni banyak possibility yang akan timbul. Tetapi ahli perniagaan kena fokus. Kebanyakan ahli perniagaan bila dia terlibat dengan perniagaan, peluang dia banyak, dia tak fokus.
dan dia tak lecture apa yang dia ada. Jadi that's the reason why. And then background saya sebagai accountant, I pun ada perunding, company perunding sendiri, dan company perunding saya pun bagi aktif selepas 2010. Maknanya tahun 2000 sampai 2010 saya buat perniagaan tradisional, konvensional, trading, jual ayam, buat produk, RTD, RTE dan macam-macam lagi lah. Import daging, keluar daging, bawa balik buah, kalau jual buah, masuk pasar raya, semua kita buat. Tapi tahun 2011 saya lebih pada fokus kepada macam mana kita nak tolong peniaga-peniaga yang baru. Sebab dah ada pengalaman, tidaklah sehebat pengalaman Tan Sri lah yang lama dan yang lain-lain di dalam ni, tapi buah tangan sendiri. Mana kita tahu apa yang berlaku dan apa yang dibincangkan tidak seperti apa yang berlaku practicality. Yang berlaku di practicality dalam dunia perniagaan tidak sama. Memang completely tidak sama. Dari segi sebab itulah sekarang ni apabila kita dah menjelang tahun 2020, kita dapat melihatnya pula dan berlaku pula tragedi. Bagi saya bukan tragedi, is gift from Allah. COVID-19 is gift. Maknanya time untuk kita reset, time untuk kita restart dan time untuk kita move forward. Okey. Yang kedua yang saya nak cakapkan di sini, tahun 1957 kita merdeka. 2020 tahun ini kalau 31 Ogos maknanya tahun 63 tahun dah kita merdeka. Kalau mengikut pada umur Nabi, umur 63 tahun tu Nabi wafat. Maknanya dah complete like Islam. Dalam sistem ekonomi kita pun daripada tahun 1957 sampai tahun 2020 up down up down up down. Kenapa perkara itu berlaku? Jadi untuk menarik tertajuk sebab tu kita berbincang tentang jalur baru. Bukan buat benda yang baru, jalur baru. Macam mana kita nak mendapat result yang berbeza dengan metod yang berbeza. Kalau kita menggunakan metod yang sama, 1957 metod yang sama, penetration of product, 1970 dasar ekonomi baru kita buat untuk memperkayakan, tahun 1990 kita nak tambah double digit income, tahun 2010 tambah. Tetapi akhirnya apa jadi? Jadi kejadian kepada kita sekarang, kita kena reset balik. Sekarang ni bila berlakunya COVID, kita kena duduk. Why kita tidak boleh achieve? Okey, kalau dikatakan tadi taraf GDP kita daripada 9% turun pada 3.89%. Saya rasa fenomena itu berlaku di seluruh dunia. Kerajaan Amerika Syarikat pun tak dapat 10%. Waktu revolusi industri, ekonomi dia memang booming. United Kingdom, dulu ekonomi dia per GDP tinggi, sekarang at 2%. Because long the time, ekonomi itu akan jadi macam tu. Tetapi sekarang ni yang kita lupa, kita banyak lupa, jadi sebab tu saya begitu tertarik dengan jalur baru, kita terlupa tentang job hunter versus job creation. Itu perkara yang paling penting dalam jalur baru ni. Maknanya instead of kita train budak, masuk universiti, keluar, cari kerja. Kita mesti train pelajar, keluar, create kerja. Job creation sekarang ni, ibu bapa pun dah jadi majikan untuk anak-anak. That job creation. Dah tidak boleh lagi untuk pergi kerja. Yang kedua, profit versus barakah. Kita always lupa tentang elemen barakah. Bila kita tengok profit tu akan menunjukkan kami tu bagus. Kalau GDP tinggi, maknanya rakyat negara itu makmur. Betul ke? Ataupun tidak? Kalau katakan profit tu bagus, Enron tak tutup. Company-company yang besar, yang high profit, yang manipulatif, yang account creation, everything, yang menunjukkan bagus kepada investor, taruh duit akhirnya bungkus. Kenapa? Kerana tidak ada elemen barakah. Kenapa kita sekarang tak revisited pada perkara yang baru? Maknanya kita tengok sekarang ni, if you want to do the business, the faktor yang utama is mencari barakah. Because barakah tu yang menimbulkan harta. Tapi kita tak. Okay, jalur lama versus jalur baru. Apa yang jalur lama buat yang baik, kita ambil. Tetapi apa yang jalur baru, yang new method, kita kena combine kan. Barulah kita dapat produce. Macam tu juga, kalau kita kira pendapatan negara, GDP. Kenapa kita tidak kira dengan PPP? Purchasing Power Parity. Yang lebih kepada individu. Berapa banyak income yang dia boleh spend. Okay, yang seterusnya, tentang cash flow, corporate social responsibility. Daripada tahun 2000 CSR sangat popular. Kenapa kita tak tukar CSR tu kepada wakaf? Wakaf ada 1 miliar. Kemudian kita selalu cakap tentang ekonomi kapitalis. Kenapa kita tidak talking about Islamic social finance? Perkara-perkara ini sebenarnya yang kita perlu mencuba supaya kita dapat result yang berbeza. Kalau kita mencuba metod yang sama dari tahun 1900 sehingga sekarang tahun 2020, metod yang sama juga atas dasar ekonomi makro dan mikro, tak salah makro dan mikro, tetapi macam mana pengisian mikro dan makro ekonomi. Sebab sekarang ni kita tengok pemaziran, kita kata tentang pemaziran
harga, sebut harga, sebab kita tidak pergi kepada public finance on 3E, economical, effective and efficient of resources. Kita hanya tengok sebut harga yang paling bagus, yang tinggi, track record bagus. Betul ke itu akan mengeluarkan perkara yang baru? Jadi perkara-perkara macam ni lah itu. Sebab tu bila saya balik ke Malaysia, saya tidak bekerja. Sebab saya dah bekerja kat luar dengan international firm semua, saya balik, saya buat sendiri. Bila saya buat sendiri, saya tahu the proses itu tidak sama dengan apa yang dipelajari. Memang totally different. Jadi tidak ada satu buku SOP yang mengatakan this is the way untuk kita recover. Jadi macam tajuk pada hari ini, bagaimana jalur baru itu, sebab daripada tahun 1957 sampai tahun 2020 kita mencakapkan tentang Bumi Putra, Melayu, macam mana Melayu Islam. Sekarang tambah pula Melayu Islam. Macam mana Melayu Islam ingin menguasai jalur ekonomi baru. Tetapi apa metod kita? Adakah kita pakai metod yang sama? Tidak salah metod yang sama, tapi perlu improvise. Tidak salah antara orang lama dengan orang baru, kita kena harmonize. Tidak salah rakyat dengan pemerintah, kita kena santuni. Perkara-perkara macam ni ialah elemen-elemen yang saya fikirkan jalur baru kena promote supaya benda ni berlaku dalam keadaan yang bagus. Saya rasa cukuplah untuk setakat itu saja. Mungkin boleh orang. Ya, terima kasih Hisham. Apabila Hisham mengatakan Hisham adalah anak kelahiran DEB, sudah tentulah orang yang gembira di kalangan panel kita ni adalah Tan Sri Kamal. Betul Tan Sri ya? Betul. Ya. Dan ramai daripada kita yang berada di sini ni adalah anak-anak kelahiran DEB. Alhamdulillah. Dasar itu telah mengeluarkan kita daripada circle di mana ibu bapa kita berada. Dan daripada DEB kita pergi kepada NEP. Lepas itu pergi kepada yang 2030 ini. Dan selepas ini saya rasa Tan Sri dan pasukan telah bersedia lah, dengan satu kerangka masa hadapan 63 tahun yang akan datang. Dan dengan blend apa yang kita kata jalur baru nanti, mungkin kita ada kekukuhan yang lebih mantap di masa akan datang. Okey, saya nak pergi pula kepada Tuan Romel. Tuan Romel, saya tertarik apabila ada rakan memberitahu Tuan Romel ni dia mengasaskan apa itu Yusuf Fund. Dan saya baca sedikit dia punya sinopsis tentang Yusuf Fund ni, macam ada sesuatu yang menarik ya. Romel, boleh ceritakan sikit kepada kita, kepada penonton, kenapa boleh muncul, boleh datangnya nama Yusuf Fund ini, dan bagaimana Yusuf Fund itu digerakkan atau beroperasi? Silakan. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih invite saya pada panel ni. Ilham Yusuf Fund ni datang melalui kerja saya sebagai seorang advisor pada United Nations dan IFRC lah, International Federation Red Cross. Idea ni came masa ke Oxford Center of Islamic Studies that invited me untuk come up dengan idea lah macam mana nak solve the problem of masa 2017 tu ada famine, basically kebuluran di 7 negara, antaranya Sudan, South Sudan, Somalia, Kenya, Nigeria. Dia a perfect storm of famine lah. And because of the Syrian crisis, ada 60 juta refugees. The whole humanitarian system dah nearly collapse lah. Dan tak boleh tampung lagi that problem. So during that trip, saya baca Quran dan ayat Yusuf 29 keluar mengenai 7 tahun yang baik dan 7 tahun yang buruk, mimpi Nabi Fir'aun masa tu, dan Nabi Yusuf di ask macam mana, apakah 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus kan. So Nabi Yusuf kata kita harus bersedia untuk 7 tahun yang buruk, dan mulai 7 tahun yang baik ni kita kumpulkan segala gandum dalam
dan insyaAllah dapat gunakan masa time. So Allah dah berikan kita dah beribu tahun solution untuk macam mana nak face masalah kebuluran ni. Dan Nabi Yusuf bila dia appointed jadi Minister of Finance atau Menteri Kewangan, dia buat this program lah. Okay, so dalam dunia Islam ambil iktibar daripada pengajaran ni melalui institusi Baitul Mal. So bila sebab kita ada sistem khalifah dan dunia Islam tidak broken into states because it's a large state, then the Baitul Mal could be used to address any famine or kebuluran dekat mana-mana area origin pun dalam Empire Islam tu. Tapi bila after colonialism dan kita broken into states, itu masalahnya kita ada dunia Islam ni dah terpecah dan ada negara kaya dan negara miskin, right? And saya ingat lagi Jeffrey Sachs datang ke Malaysia, dia cakap yang sedihnya dia tengok kebanyakan negara Islam lah yang paling miskin di dunia ni dan perlukan pertolongan. So in essence tabung Yusof ni, inspirasi dia daripada ni is what we want to do is create a global Baitul Mal. The Institute Baitul Mal ni at the moment is filled by some concept like the World Bank. Tapi World Bank, the way it distribute fund is melalui riba lah. Ada interest rate dia lah. When Allah has said that it should be free lah, or if somebody can afford it, akan beli makanan tu. So dia cara kita harapkan nak buat is dia menjadi sesuatu what you call a safety net lah untuk economic crisis for countries lah. So macam kemarau is normal for area South Africa lah. Sub-Saharan Africa setiap 20 tahun akan ada kemarau dan famine. So dalam kebuluran ni every 10 years lah. Next one is 2027. So what we trying to do now is insyaAllah kalau ada backing daripada umat Islam semua, kita nak buatkan tabung Yusof ni sebagai sekali fallback plan, dan insyaAllah generasi kita selagi kita hidup mungkinlah generasi yang boleh dikatakan cuba membendung kebuluran and famine ni within our generation, if we can do that. The cost, if we can target 20 billion for the fund, insyaAllah we can say that we have a reservoir lah to meet famine, because famine yang kita expect ni is around 7 to 10 billion dollars lah. That's it. Okay, Romel. Okay, kita cerita Romel tersentuh tentang Baitul Mal. Di Malaysia ni ada Baitul Mal. Baitul Mal ni jatuh di bawah klausa kuasa negeri, Jadual 9 Senarai 2 Butiran 1. Kita ada 13 negeri dan 1 wilayah. Mana ada 14 Baitul Mal. Apakah Baitul Mal ini Baitul Mal yang dimaksudkan di Yusuf Panis sama dengan Baitul Mal yang ada hari ini, dan bagaimana dana nak dikumpulkan di seluruh dunia? Okey, Romel simpan jawapan itu selepas ini. Okey, terima kasih. Sekarang kita akan pergi Nas, siapa lagi panel kita? Nadira Ayu. Yes, umum tahu Nadira Ayu adalah satu ikon di kalangan business community Bumiputra yang daripada orang kata yang generasi muda ni. Soalan saya untuk Nadira, di belakang syarikat-syarikat besar seperti Amazon, seperti Apple, seperti Microsoft, seperti Kingdom Holdings,
selalunya ada satu personality yang besar. So sebelum saya bertanya soalan kedua untuk Nadira daripada segi apakah itu KidoCare, mungkin Nadira boleh explain more about yourself and adakah justifikasi ikon tu justified walaupun itu bukannya yang Nadira nak, tapi umum rata-rata look up to you. So maybe kalau you can explain more about yourself, kita mau tahu apa about Nadira, who is Nadira Yusof ni. Terima kasih lah Tuan Nazrin. I think nombor satu sekali the association of Nadira dengan Nadira Ayu ni sebenarnya Nadi Ayu is another company of mine. Tapi kalau nak kata Nadira tu Ayu boleh lah juga saya terima, Alhamdulillah. Memang Ayu memang Ayu Tan Sri. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau umur-umur dah masuk asar, nak masuk maghrib ni kita terima. Apa nama ni, okay, so back to your question, komen tadi lah nombor satu sekali saya rasa pengiktirafan sebagai ikon tu maybe it's too big for me, terlampau besar untuk saya pakai terima galas. Saya rasa saya belum lagi lah sampai ke tahap ikon tu. Mungkin I think kebanyakan orang kat luar sana mengenali saya kerana saya banyak terlibat dalam aktiviti and also apa nama ni women activism lah, yang itu saya memang banyak terlibat lah dan daripada saya mula bisnes dalam masa yang pada ketika itu masih muda lah masa tu lah. I have been in business sekarang ni rasanya dah 23 tahun maybe. About that. 20 years about that lah. Dan pada ketika itu saya mula dengan hardware. So Nadia Ayu ketika itu pada saya mula-mula tu we were a hardware assembler. So we were among the very few local companies yang terlibat di dalam hardware assembly. Dan Alhamdulillah we continued on for 13 years, 13 tahun pada ketika itu memang jarang lah kalau kita nampak wanita di dalam bidang pembikinan hardware and Nadia Ayu with the brand of Maxis tu for 13 years. Jadi kalau nak tengok wanita especially Melayu Muslim dalam bidang IT hardware selalu nampak muka saya lah in that field. So it was very challenging at that time. I think apa yang saya nak ketika itu at that time was to establish an empire. Kononnya wanted to build a local, coming from Malaysia, a local empire of IT products. Itu hasrat dia time tu. So why I wanted to tell this because I think dia akan membawa kepada what KidoCare is right now. And when you say tadi macam big companies ada icon belakang dia, I will tell you why. KidoCare does not have an icon, but KidoCare actually has a community behind it, which is more powerful I think than a single icon. Minta maaf saya campur English bahasa. Okay. Dan daripada hardware, selepas hardware tu bila hardware price jatuh, economies of scale, kita sebagai local hardware company ni kadang-kadang bukan sekat local hardware company lah, sebagai syarikat local yang mempunyai brand sendiri. Kadang-kadang amat susah untuk kita establish diri kita dalam negara kita sendiri. Yang itu yang kita rasa actually daripada dulu sampai sekarang the challenge of local companies is to establish dekat dalam negara sendiri. Nak dapat recognition of the government sendiri pun amat payah. Tapi kalau overseas brand datang senang. Kalau kita ni terpaksa keluar dulu, bina dulu kat luar, bawa balik sini, baru dia kata, oh Malaysian rupanya. So masih sampai sekarang. So daripada hardware, we move on to software. Buat software, macam-macam lah. We involved in software development, edutainment. At that time, kita bercita-cita besar ni nak pakai teknologi. So everything yang kita buat must be innovation led. Pada 2003 masa tu, kita dah lancarkan interactive learning
Tapi kita terlampau laju untuk market to accept pada ketika itu. Belum lagi children on iPad lah apa semua, kita dah buat interactive learning lah. So bila kadang-kadang kita terlampau inovatif pun without understanding market punya acceptance, itu pun jadi satu masalah. So daripada the need to ataupun the desire, daripada awal-awal tu nak build empire, lepas tu empire timbul pula hasrat to dominate the education sector. Niat tu dah tak betul lah tu. Bila niat tu tak betul, challenges tu pelbagai lah. So after that, when I got involved dengan banyak women program, dan kita bercakap mengenai women empowerment, empower, kerajaan buat empowerment program, NGO buat empowerment program. Tapi sebenarnya nak empower wanita ni sebenarnya macam mana? Dan saya sendiri pun ada 6 orang anak, dengan nak menjalankan bisnes lagi lah and everything else. So when you look at, bila kita cakap mengenai empowerment ni, kebanyakannya wanita memang challenge lah daripada segi anak. It's a tanggungjawab yang kita kena balance. Kita punya domestic duties as well as our ambition to actually work, build our careers and businesses. Itu daripada 20 tahun berniaga tu, I experience, I learn, and I also listen, and I also had empathy because of I listen to other people. Daripada situ, I noticed that the desire to dominate, the desire to build empire dah hilang. What I wanted sampai sekarang pun, the desire to do good, to do as much good as I can. And then when I look at it, I think there is an opportunity to really empower women. Daripada cakap buat program aja, empower by providing them the help that they require, which is the childcare lah. Itu yang kita tu. Dan bila kita mula-mula tu, macam mana kita nak buat ni? Kita nak kena tengok satu bidang ataupun satu cara baru. So Kidokan ni sebenarnya menggunakan norma baru sebelum COVID datang to accelerate the new norm. Kita dah start dulu about 1.5 years ago. So Kidokan ni satu platform digital. Kita menggunakan app dan juga website untuk menghubungkan ibu bapa dengan pengasuh yang terlatih. Ini fasa 1 kita. Fasa 2 kita pun telah masuk di dalam home based education, dan insya-Allah selepas ini kita akan masuk kepada more care based lah. Yang pentingnya bila kita cakap macam saudara Nazrin cakap tadi, ikon kita actually the community yang kita bina. So menggunakan konsep sharing economy and gig platform. We believe that seperti in Islam wants us to do cooperation. And what's best but to have a platform that actually allows everybody to cooperate. And that's how we do, and that's how we are actually moving right now lah. Terima kasih. Okay, terima kasih Nadira. Ada beberapa poin menarik yang Nadira sebut tadi. Yang pertama, overseas brand. Wow. local brand. Mesti tak bagus ni. Itu satu. Kemudian yang kedua, semangat versus reality. Semangat berkobar-kobar. Realitinya perlu dilihat juga. Takut Tan Sri dayung patah di tengah laut, dia kolek atau kapal itu akan tenggelam. Kemudian yang paling menarik ialah perkongsian kemakmuran versus monopoli. Ini satu benda yang saya rasa kita sudah cuba menuju ke jalur baru, Tan Sri. Itulah yang kita jalur baru yang kita cadangkan. Saya nak balik semula kepada Tan Sri. COVID-19 secara suka atau tidak telah meruntuhkan kerangka ekonomi yang telah dibangunkan sejak lama di dunia ini. Tidak ada siapa yang menjangkakan COVID-19 akan menyerang dunia. Tidak ada unjuran yang boleh dibuat. Kalau banjir, kalau gempa bumi, kalau kebakaran, it's okay. Yang ini datang dengan mengejut dan dia punya kesannya sangat hebat. Kita lihat Tan Sri tadi, kita nak balik pada
cadangan ataupun unjuran-unjuran yang bakal ataupun yang telah dan bakal disediakan oleh Mayor untuk merangka suatu daya tahan ekonomi masa hadapan berdasarkan pengalaman COVID-19 ini. Mungkinkah kita akan menuju ke jalur baru, menukar ataupun realign ekonomi konvensional tu kepada pembangunan ekonomi berteraskan kasih sayang dan peranan memakmurkan alam secara adil. Macam Nadira sebut tadi. Monopoli tak mau. Kita kata monopoli, akhirnya yang monopoli pun tonggang juga. Yang tak monopoli ni memanglah dah terkapai-kapai. Macam mana Tan Sri? Silakan. Memang kalau kita pandang imbal balik, memang COVID-19 ini memang telah menukar cara kita bekerja, akan menukar cara kita bekerja, cara kita beriadah, cara kita belajar, cara kita menjaga kesihatan kita, semuanya akan. Tapi sebenarnya ini bukan satu yang semacam memang mendadak. Tapi dalam ekonomi, kajian ekonomi, memang ada satu kajian yang telah menunjukkan bahawa bukan hubungan antara finance dengan real economy saja, tapi dari segi kedudukan wabak juga memberi gambaran yang disebutkan dalam surah Yusuf. Dia ada cycles, and that relate pandemics to the cycles of the world growth of economies. So basically, this cycle has been, we have gone through several cycles of that. Termasuk wabak sebelum ini ialah wabak JE, wabak SARS, sebagainya. Jadi soal impaknya ke atas kita termasuklah soal berkaitan dengan bencana-bencana yang termasuk gempa bumi dan sebagainya. Tapi yang pentingnya ialah semua pengalaman ini sama ada membawa kepada kemuncupan ekonomi, recession, ini akan bangun. Yang menjadi yang menarik pada waktu ini ialah bahawa wabak itu coincide penanganannya ke atas ekonomi dan kemasyarakatan di waktu kita menghadapi perubahan dalam sistem antarabangsa as well. Masuk financial and globalization yang kita telah lalui sejak 2000 sebelum ini. Jadi soalnya apa yang kita akan hadapi selepas ini in the new normal dan juga mungkin jalur baru, sebenarnya kita hanya mengubah cara untuk tujuan yang sama, iaitu dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi dari pengeluaran, dari segi peranan ke pendidikan dan pengeluaran, dari segi social sustainability, environmental balance dan sebagainya. Semua yang dari SDG goals dah diterterakan. Soalnya ialah yang membezakan keadaan adalah dua, saya boleh jelaskan. Pertamanya ialah perubahan dari segi teknologi. Dari segi teknologi pengmakluman, dianya sudah sejak miniaturization, sejak early 90s, even 80s, the process of digitalization the economy sudah masuk dalam konteks telekomunikasi, teknologi, dalam konteks now into artificial intelligence, big data analysis, data analytics, and including other issues related to technology basically. So dari segi itu, ini bermakna bahawa innovation is the way forward. And for a long time, we were behind in the innovation game. And the national innovation architecture kita itu sebenarnya very ringgit duit telah kita belanja universiti dan sebagainya, malah kita tak nak menggunakan atau memperdagangkan teknologi pengetahuan saintifik ini. Dan satu-satunya impact yang saya lihat, dan ini termasuk apa yang telah dilalui oleh Nadira melalui IU Technologies, bagaimana kita terpaksa adjust itu keadaan, walaupun dia telah mendahului dari segi inovasi, didapati bahawa penerimaannya dalam pasaran terbantut. Jadi dengan itu dia kena ada adjustment. Let's go to all various sectors. The digital economy selepas ini
walaupun sebelum COVID-19 sudah kita unjurkan di MIR untuk MCMC iaitu SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. We have done a study for the national rollout of 5G dan impactnya. Dari rujukan itu jelas bahawa dalam masa 10 tahun ini bagi Malaysia dan juga lain-lain negara, the digital economy, maknanya impact daripada komputer atau IT akan menular ke seluruh sektor-sektor pembangunan sehingga memberi tambah nilai lebih kurang 40% daripada pengeluaran negara. 40% is going to be the base digital economy. Finance, education, health, social interaction, even the way in which we enjoy movies dan sebagainya, all be disrupted by this kind of technology. So that's why we all the other disruptive technologies and how we can exploit them. And this is where the issue becomes. We have gone through the period over the last 20, 30 years. It is actually a declining in terms of manufacturing, declining productivity, declining contribution to GDP dan sebagainya. Dari segi pertanian juga kita lihat pertanian has been stagnant for a long while. And the cost of living has been rising. The gap between the rich and the poor also has been increasing. Jadi dengan itu kita semacam cannot do the same thing again. Not just because of technology, but because of the fact that we delayed in terms of restructuring and reform of our economy. And that is a function of also the political system. We are in a very what we can call a time warp insofar as politics. We still have not resolved it. Until we resolve the issue of politics and stabilize the political system, and therefore businesses can become more assured about the long-term aspect so that they can then invest. Because investment is a long-term thing. And markets change, market goes into cycles, and 7-year cycles of Nabi Yusuf is an example. But in Malaysia, the cycle is every 10 years to 12 years. Now it's been shortening. The cycle was 7 to 10 years. It will keep repeating. Now, at this time, we are now at the cusp of recovery. Our pengunjuran akibat daripada masalah struktur dan juga masalah COVID-19 ni, bahawa tahun ini kita akan menguncuk dari segi pengeluaran negara sampai ke tahap 34%. Others are saying 5%, some even worse say 7%. But we will recover in the next 6 months. And that process will begin after this MCO. And I just anticipate lah, kajian yang kita sedang buat yang akan diumumkan minggu depan ataupun bahawa kita tak perlu lagi menambung MCO. Kita boleh buka the economy fully 100% so that all economic forces will be released. Big company, corporate, international, as well as small scale and micro enterprises. It's open. We should allow it to open. But maintain that discipline that was forced on us by stay-at-home SOPs and workplaces, restaurants, and all those things. Must still continue, but it is no longer, should not be any longer a constraint on economic activities. So that's our recommendation. That the government will do it only. But you have to think about now what we now can collectively call resetting the economy. So MIR has put together a plan which we want to recommend to government so that it can be incorporated into the plan ke ataupun the next budget, doesn't matter. Yang importantnya ialah kita kena introduce a reset plan. A new basis to grow. One aspect of that reset plan should be the system of economic allocation and production and distribution itself, which means that the Islamic model, which we also worked 10 years ago, economic model is in fact a good third model to follow, both in finance, banking, production, and also the social. Hello, Tan Sri. Then the use of fund concept. In our own reset plan that we were giving to the PM within this coming week, will be it's actually based on the notion that between production and the tak clear lah, tak nampak, tak clear. Ada tersangkut sikit kan, Tan Sri? Tan Sri.
Okey, saya ingat Tan Sri terhenti, ada gangguan mungkin line. Suara tidak didengar. Based on the quotation. Putus Tan Sri. Halo Tan Sri. Putus, putus tak dengar. Yang lain-lain boleh dengar, yang lain-lain. Boleh dengar tapi nanti tadi hilang. Yang lain dengar, cuma Tan Sri saja hilang. Ya, Tan Sri hilang. Mungkin bateri kot. Okey, tak apa. Kita bergerak ke hadapan dan nanti Tan Sri akan masuk semula. Apa yang Tan Sri sebut tadi menarik juga, ya. New normal ini kita pun sekarang dah tak minat dah nak pergi ke mall membeli. Semua pakai digital. Ini new normal yang bagus, yang di sini ada peluang perniagaan, ya. Nadira, kamu punya bisnes akan meletup nanti. Dan apa yang Tan Sri sebut tadi memang menarik. Kita perlu resetting. Apapun keadaannya, dunia ni belum kiamat. Manusia masih ada, manusia perlu hidup. Dan dalam meneruskan kehidupan ni, kita mesti kreatif. Tan Sri dah sebut juga tentang surah Yusuf tadi, seperti mana yang dijelaskan agak panjang oleh Romel tadi. Dan ini saya rasa satu benda yang kalau dulu kita sebut, tapi kali ini kita perlu menjadikan dia satu panduan dalam kerangka ekonomi kita. Nas, nak teruskan soalan kepada Syam. Okey, Tuan Hisham, pertama kali saya nak cakap lah betapa kagumnya saya dengan Hisham ni. Daripada anak seorang ponori getah, lepas tu pergi kat negara orang putih ni, sejuk, pakai baju tebal, balik lepas tu kerja. Apa beza bapa Tuan Hisham dengan bapa saya? Bapa dia menori getah, bapa saya menori kat padang golf. So itu beza dia. Okay. Menebas. Tadi you cakap memang menarik. Ni saya nak tanya you. Ekonomi Islam ni masih satu konsep yang boleh dikatakan agak asing di negara kita sendiri. Rakyat secara umum tahu perbankan Islam, zakat, wakaf. Cuba Hisham terangkan bagaimana wakaf ni akan mengubah lanskap ekonomi negara untuk kebaikan semua dan bukan hanya untuk orang Islam. Okey, terima kasih. Sebenarnya apa yang kita dengar daripada ahli panel yang lain tadi pun, termasuk Puan Nadira cakap, sebenarnya konsep yang kita mesti agree dengan jalur baru ni adalah menjemput barakah. Menjemput barakah ni adalah satu benda yang kita dapat rasa tetapi tidak dapat tengok. Saya rasa Puan Nadira pun boleh bersetuju. Dia tak dapat kontrak yang besar tapi dia boleh survive. That is elemen barakah. Elemen yang kedua yang kita patut fikirkan adalah tentang maldolillah. Kita nak dapatkan kerajaan. Sebab apa yang saya katakan tentang ekonomi ni, saya telah tahun 2013 saya telah mencuba ini dengan masuk ke dalam NGO. Saya dah running company saya sendiri selama 10 tahun dan saya dah go through 7 tahun macam yang kata surah Yusuf tadi, 7 tahun. Saya pun dah naik, turun, bankrupt, jatuh, bangun dan 10 tahun tu okey, complete. Dapatlah graduate. So 2013 saya kata, okay, time saya nak kata, saya boleh manage company saya senang. Saya boleh hire, saya boleh fire. Macam mana kalau kita nak bawa kepada masyarakat? Bukan lagi dah bentuk incubator. Bukan lagi dah bentuk syarikat sendiri. Dalam masyarakat, kita hanya boleh suruh, tapi kita tidak boleh fire dia. Jadi, langkah pertama saya join di dalam PIBG. Saya masuk PIBG. Dalam PIBG, masalah yang paling besar, kita ada satu country yang tidak diiktiraf. Sekolah boarding school, saya ambil satu sebagai saya jadi walipi, kawasan tanah dia 40 ekar, dia ada penduduk dia, pelajar, guru, kaki tangan dan semacam, semua sekali. Kegiatan seperti biasa, tetapi duduk di dalam satu compound. So, maka saya tubuhkan amanah wakaf. Amanah wakaf yang dijalankan di sekolah dengan proper planning. Maknanya bila saya masuk 2013, kedudukan sekolah yang saya masuk tu berada di dalam ranking sekolah berasrama penuh nombor 65 daripada 69. Very poor. Tetapi budak yang masuk sekolah asrama penuh semua bijak-bijak. Kenapa sekolah itu? Sebab infrastruktur dia tidak ada, pembangunan tidak ada, apa pun tidak ada. Siapa nak bagi duit?
Siapa yang nak bagi duit? Jadi saya terpaksa konsult dengan Prime Minister lah. Prime Minister sekolah pengetua. So kita lancarkan tabung wakaf tahun 2015 dan kita setting target 2016, 2017, 2018, 2019 kita mesti keluar daripada ranking 65 kepada ranking nombor 10 dalam masa 3 tahun. Mana nak cari duit? Sebab sekarang ni ekonomi yang berteraskan makan gaji, dia akan ikut arahan sebab dia makan gaji. Tetapi sekarang ni kita nak panggil ibu bapa yang berjumlah 600 pelajar ni untuk rapat dan sederak melangkah. Tapi duitnya kita tak tahu datang dari mana. That is how ekonomi Islam. Trust, yakin tu penting. Tapi yang paling penting sekali barakah. Because barakah ni perkara yang kita telah lupakan. Kerajaan Ottomaniah jatuh oleh kerana dia lupakan barakah. Dia boleh bertahan 700 tahun tapi dia habis. Kerajaan Nabi Yusuf sampai tahap 30 terbaik di IDP. Kita spend dengan makanan. Asrama dah ada makan tapi kita bagi makanan tambahan. Kita tahu kan budak-budak pelandai yang duduk di asrama ni masuk dalam penjara. Penjara yang diiktiraf orang yang duduk asrama je tahu. Yang tak duduk asrama tak tahu. Kesalahan kita sebab pandai. Kita pandai masuk sekolah asrama, kemudian kita dikompol situ selama 60 bulan, kemudian you keluar. Tanpa apa-apa, tiada TV, tak ada apa, air return. Jadi kita start daripada duit wakaf. Kita start dengan duit wakaf contributing. Tapi untuk bagi ibu bapa contribute, macam mana saya buat? Alhamdulillah sebab saya ahli perniagaan, saya mulakan sendiri dengan duit sendiri. Kemudian saya announce dalam WhatsApp, okey ini adalah sumbangan. Roti bakar kita buat. Duduk di asrama dapat makan roti bakar, nikmat. Kita buat lepas subuh. Waktu itu kita bagi roti bakar, perbelanjaan dia RM500 sebulan. Tetapi selepas tu, bila benda tu dah berjalan, people akan datang contributing. Siapa yang bagi contributing tu? Adalah barakah elemen. Elemen barakah tu datang, maka mereka nak contributing. Mereka nampak hasil. Kenapa ekonomi kita collapse? Kita open tender, kita bagi kontrak, kita tak nampak hasil tu kepada rakyat biasa. Nampak kepada golongan X. Tetapi apabila barakah ni, kita buat dalam bentuk wakaf, dia dapat tengok anak dia 600 orang semua enjoy roti bakar. So dia bayar. Okey, 2016 SPN keluar, kita dapat nombor 30. 2017 SPN keluar, kita dapat nombor 20. Tahun 2018 SPN keluar, kita dapat nombor 10. Dan dalam tempoh 3 tahun, kita dapat hantar pelajar sekolah itu 86 orang ke overseas. Sebelum ni tak ada. Kenapa benda tu ada? Because elemen barakah ni, kita dapat rasa. Kita dapat rasa tapi kita dapat tengok apa dia. Dan duit wakaf yang saya kumpul di situ berjumlah RM1 juta. InsyaAllah. Jadi people contributing. Sebab tu sekali kalau kita kata accountability, itu cakap lead service. But how you do it? Okay, orang kata kat saya, Isyam, you boleh lah buat itu sekolah asrama penuh, 600 orang. Saya ambil challenge. Saya jadi wali sekolah harian. Sekolah menengah Bandar Baru Bangi. Dan daripada nombor 39 kepada nombor 10 dalam tempoh 3 tahun. Dengan adanya duit, dengan adanya makanan, itulah dia wakaf. Wakaf ni adalah satu benda yang kita di Malaysia tahap wakaf tanah kubur masjid. Actually wakaf elemen tu besar. Wakaf tunai, wakaf pendidikan, wakaf kontrak, wakaf, macam-macam jenis wakaf. Tetapi kita tidak pernah diberi penerangan tentang wakaf itu. Hanya kita nampak tanah kubur, ayah aku nak mati, aku bagi tanah kubur, okay, buat tanah kubur lah. Ada tanah 1 ekar, aku bagi mana masjid, buat masjid. Salah. Sebab tidak ada SOP dalam Quran mengatakan bahawa wakaf untuk tanah kubur. Wakaf itu adalah pemberian yang orang bagi kepada sesuatu sifat. Mesti tahu, wakaf berbeza dengan infak, wakaf berbeza dengan sedekah, wakaf berbeza dengan zakat. Wakaf untuk semua orang, bukan untuk Muslim sahaja, untuk non-Muslim sekali. Yang itu tak pernah kita terangkan. Kita seolah kata wakaf ni untuk kita. Zakat ya untuk Muslim. Tetapi untuk wakaf bukan. Wakaf ni adalah benefit untuk orang ramai. Sebab tu ialah jariah. Jariah tu berpanjangan. Jadi konsep macam ni kita tidak boleh terangkan dalam bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab tu penting. Sebab bila kita kata bahasa Arab, imam pemikiran kita, oh ini Islamik. Actually-nya rahmatan. Semua sekali akan dapat benefit tu bila kita jalankan wakaf. Tetapi mesti kita tunjukkan. Macam mana nak tunjukkan? Pengurusan dana wakaf itu mestilah profesional. Dengan ada account auditnya, dengan ada sumbernya, macam mana dibelanjakan. Sekarang kita tidak dapat lihat duit itu dalam bentuk macam tu. Kita nampak dalam kotak sahaja, lepas dalam kotak, kira lepas tu hilang. Kemana pergi duit tu? Jadi macam mana orang nak percaya dengan sistem tu?
Kita katakan tentang jalur baru, tetapi kita punya perangai jalur lama. Bukan jalur lama itu tak bagus. Yang baik daripada jalur lama tu kita combine dengan jalur baru dan kita tunjukkan. Jadi ia berjaya. Berjaya di sekolah harian, berjaya di sekolah asrama penuh. Sekarang saya jadi di Kolej Marabantik pun berjaya. The only college yang dapat pasang jalur lebar 800 megabyte dengan dana wakaf. Masya-Allah. Di seluruh. Dan kami telah buat. Benda tu boleh buat. Tetapi yang nak menjalankan tu mestilah nak dia buat untuk dapatkan madalillah. Kalau tak dapat benda tu, kalau kita fikir aku buat benda ni, duit yang kena keluar sendiri, masa, duit minyak, kereta, road tax bayar sendiri, apa yang dapat? Dia takkan jadi. Sebab perkara ni perkara I know yakin. Kita kena yakin benda-benda ni. Berbeza dengan ekonomi. Sebab tu saya kata bila ekonomi jalur lama, kita dapat data. Okey, data macam tadi kata Profesor tadi, Tan Sri tadi, dia kata digital economy. Saya setuju dengan digital economy. Kita ambil data daripada mana? Daripada US. Tetapi adakah digital COVID-19 telah proof di Malaysia apabila berlakunya pelajar yang luar bandar, mana digital ni? Mereka tak boleh akses pun. Okey, bila kita cakap tentang IR 4.0, kita tidak berada pun lagi dia IR 4.0. Saya setuju dengan Puan Nadira cakap tadi. Dia kata kadang-kadang kita buat benda belum mula lagi kita dah buat. Menyebabkan orang confused. Kita belum sampai lagi 4.0. Sekarang kita sibuk suruh orang belajar 4.0. Kita even 2.8 sahaja. Belum sampai 3.0 lagi industri revolusi di Indonesia. Kenapa kita nak bekerja dengan negara lain? Begitu juga kita produce pelajar. Kita produce pelajar mesti ikut. Mesti pandai bahasa Inggeris, mesti pandai ini, mesti pandai itu. Adakah pekerja pelajar ni kita nak hantar belajar bekerja di luar negeri? Tidak. Pelajar yang lahir di Malaysia akan bekerja kat Jelantun, Kuala Lipis, Macam, Kuala Terengganu. Bukan di New York. Kenapa kita nak paksa benda yang menyebabkan dia orang tak boleh nak absorb? Jadi benda-benda macam ni lah. Jalur baru ni kita kena tengok, macam kata Puan Nadira tadi, tengok komuniti. Dia berbentuk komuniti pada kita. Kita kena jalan ke komuniti. Lepas orang cakap, kalau jalan di wakaf, macam mana duit tak banyak? Jangan risau dengan apa jumlah yang sedikit. Sebab jumlah yang sedikit setelahnya menang. Allah Ta'ala dah janjikan benda tu. Kita kena yakin. Kita dah belajar dah teori ekonomi, letih lah. Macam-macam teori kita keluar. Tapi apa jadi dengan negara mereka? Tadi Tan Sri dia kata, negara yang paling miskin pun di kalangan negara-negara Islam. Kenapa negara Islam? Sebab kita tak yakin. Kita yakin dengan apa yang kita ada. Kita asyik nak tengok contoh. Kalau kita tengok contoh sana, contoh yang paling terbaik untuk kita ni, yang kata Melayu Muslim, pengurusan COVID-19. Kenapa kerajaan Malaysia, yang pakar-pakarnya orang Melayu yang makan sambal, ikan asin, semua yang berjaya menguruskan COVID-19, berbanding dengan United Kingdom, berbanding dengan United States, yang kita agungkan sangat hebat. Jadi sebab tu saya setuju dengan Tan Sri, sekarang adalah masa untuk reset. Kita kena reset pada apa yang perlu kita buat sekarang ni. Bukan apa yang orang lain buat. Apa yang kita buat dan kita pilih. Macam Puan Nadira cakap tadi, nak bank empire. Actually tak perlu bayar bank empire. Komoditi itu akan support. Kalau kita buat macam ni, perniagaan tu berbentuk komoditi, kita tidak akan menghadapi masalah Lembah Kelang, Kelang Valley. Sebab komoditi di Terengganu pun nak hidup. Komoditi di Mersing pun nak hidup. Komoditi di Tanjung Piai pun nak hidup. Kenapa kita tumpukan di sini? Sebab kita terfokus dengan benda-benda tertentu. Kita tidak pilih. Dulu kita tidak boleh nak jual sebab tidak ada Grab. Sekarang jadi common. Everything common, everything baru. Kenapa kita nak ikut lagi yang lama? Melainkan yang lama tu yang baik kita ambil. Jangan tolak yang lama. Yang baik tu kita ambil. Golongan yang lama-lama, yang punya pengalaman tu kita bawa bersama. Sebab tu saya kata dalam jalur baru ni, pertama kali prinsip kita adalah untuk menjemput barakah. Yang kedua, kita mesti taruh aim kita madalillah. Sebab kita akan mati. Tidak ada siapa yang hidup lagi lah. Dia akan meninggal. Apa yang kita dapat? Yang ketiga, kita kena hidup dalam bentuk komoditi, cluster project. Bukan lagi dalam bentuk negara, whatever is it, cluster project. Apa yang bentuk komoditi di kawasan itu? Yang keempat, kita selalu lupakan tentang persatuan penduduk. Kenapa persatuan penduduk tidak generate ekonomi? Persatuan penduduk setiap kawasan di perumahan di Malaysia semua ada persatuan penduduk. Adakah itu bukan komoditi? Itu komoditi. Perkara macam ni lah. Sebab tu saya kata wakaf adalah satu perkara yang kena kita jalankan, tapi tidak ada satu buku yang keluar, inilah SOP wakaf. Tidak ada. Kalau ada buku macam tu, saya orang pertama akan pergi beli. Yang kedua, kita kena hidupkan infak. Kita sebut crowdfunding. Wah, bangga kita sebut crowdfunding. Tapi crowdfunding kita dapat apa? Tapi kalau kita kata crowdfunding slash dengan infak, kita dapat pahala. Kalau kita sebut CSR, Corporate Social Responsibility, tidak slash wakaf, kita tak dapat apa.
hanya coverage by berita, tangkap gambar, foto, itu saja. Tapi kalau kita kata crowdfunding, corporate social responsibility kita ni /wakaf, maknanya kita tahulah wakaf ni pelaburan kita untuk akhirat. Infak, pelaburan kita untuk akhirat. Sedekah, pelaburan kita untuk akhirat. Zakat, pelaburan kita untuk akhirat. Kalau model lama, pelaburan berbentuk di dunia. Kita tak peduli kita tipu, kita tak peduli yang kita hantar atau apa sahaja, tender terbuka tak terbuka, company saya pun menghadapi masalah sama seperti Nalira, kita tak akan dapat dengan company kita di Malaysia. Saya terpaksa incorporated company kat luar, saya masuk tender kat Malaysia, dapat. Saya masuk di Malaysia, pakai nama kami di Malaysia, tak akan dapat. Jadi itu realiti kita. Jadi saya kata sekarang ni bukan saya tak setuju sangat dengan jalur lama, tetapi kenapa kita nak repeat benda yang lama dan kita mengharapkan dapat keputusan yang baru. Kenapa? Kenapa kita tak cuba benda yang baru untuk dapat yang baru punya result? Kalau orang kata sure, tidak ada siapa yang sure apa yang berlaku pada hari itu. Itu saja saya rasa. Jadi saya rasa kita sekarang kena promote yang golongan-golongan baru ni. Jangan kita nafikan tentang penglibatan yang lama. Yang lama tu telah membuat asas. Tetapi apa yang lama tu yang kita nampak tidak betul, yang kita kata why not we do it this way? Bukan kita forget it. No. Why not we do it this way? Bagi saya lebih suka macam tu. Kita jumpa dengan pihak jalur lama, why not we do it this way? This way dah memanglah kita takkan dapat lah. Kita dah collapse dah. Kita akan menghadapi masalah macam-macam lagi dalam ekonomi kita. Itu sajalah bagi saya nampak. Jadi wakaf adalah alternatif. Okey, terima kasih Hisham. Satu cerita, satu penjelasan, satu perkongsian pengalaman yang sangat menarik. Romeo? Ya. Romeo, tadi Romeo sebut tentang Baitul Mal. Romeo yakinkah ini pengujudan Baitul Mal persis World Bank, persis IMF ini? Romeo yakinkah di bawah kerangka Yusof Fan ni boleh mewujudkan Baitul Mal yang hebat ni? Silakan. 5 minit lah. Okay, terima kasih. It's not matter of boleh ke tak, kita terpaksa. Sebab if you notice because of climate change, because of drastic food reduction and apa yang kita dah alami ni, pandemik ni, pandemik ni dah accelerate the deadline untuk 2027 ni sebenarnya. Because of pandemic kita dah ada Great Depression sekarang. And globally semua negara affected, including Malaysia. So one of the fear that I had lah yang kita sebelum ni saya tolong UN dengan Red Cross, tengok negara-negara yang state yang vulnerable state lah, yang prone to famine, yang macam di Afrika and probably Venezuela pun, macam Venezuela suffered economic mismanagement kan. So dia that can also cause hunger lah ataupun kebuluran. So tapi pandemik ni datang sekaligus semua negara kena sekali. Dan Malaysia sekarang ni kita dah lihat Tan Sri Kamal of course has the best figures, but some people are still saying that 1 out of 5 Malaysians are going to be unemployed because of the drastic drop of all the industry. Harapkan there is a V-shaped recovery lah, like Tan Sri Kamal tengah engineer sekarang dengan MIR yang kajian. Tapi in the meantime, the structural punya change to affect nearly 1 out of 5 Malaysians. So baru ni saya scale down balik, instead of looking at Yusof Fan, kami build Yusof Fan untuk Malaysia lah, insyaAllah. Okay, itu yang terbaik. Itu bagus. So Hello, Romeo? Di mana Romeo? Farhana? Network dia, Tuan. Ya? Network dia. Oh, ada masalah. Ada masalah. GIS system lah, pakai Geography Interface System. So kita boleh determine area parlimen mana yang orang yang facing hunger. For example, Gombak ada berapa ribu, ada 140,000 orang, berapa orang yang affected, mungkin dekat area mana exactly,
and then so we can pinpoint kat mana nak hantar aid tu. Ataupun also kita dah menggesa pada dah working now with Menteri Agama untuk menyarankan the creation of food banks di semua masjid di Malaysia. So community boleh contribute kepada food bank dan letak makanan beras, minyak, gula, apa jenis makanan pun, and then the nearest case of hunger family yang perlukan tu boleh datang ke masjid, kita boleh identify ke mana. Okey, setakat ni Romel, setakat ni itu telah dilaksanakan kah? Mana yang letakkan makanan di masjid kan? Masjid kita banyak ni, 12,000 lebih masjid. Ada masjid Jumaat, masjid tidak Jumaat, kemudian ada surau lagi, dan di mana ada surau, di mana ada masjid, di situ ada community. Yes. Itu kita punya aset paling besar tu. Yes. So kita dah lihat some masjid macam yang dah masa COVID happens, straight away diorang buat. Community tu memang proaktif lah, macam Masjid Gombak Utara for example. Dia ada sistem, very good system untuk tolong dia punya community mereka, and then dia dah ada contribution daripada penduduk sana yang boleh afford kan, boleh bagi banyak barangan, atau yang business kat situ pun boleh contribute, NGO. So I would recommend, that is the best role model I've seen lah. Also dekat rumah saya ni Masjid TTDI Jaya pun ada buat, maybe in a smaller scale, but there's a lot of other small, but sekarang ni our challenge is to get semua masjid buat. So itu macam mana tu Romel, di bawah Yusof Pan, bagaimana cara untuk menggerakkan semua masjid buat? Okay, so ini yang kita minta tolong lah, kalau Cik Zakaria boleh kita promotekan lah masjid Zawar Negara, dan cakap kepada mufti-mufti negeri semua that untuk start program ni, and insyaAllah kita boleh kita akan community boleh contribute lah, and through Yusof Fund, apa yang kita fikir is kalau kita boleh buat tabung Yusof Fund Malaysia, then macam saranan Al-Quran tu dan Nabi Yusuf kan, sekarang ni of course kita harapkan support daripada Minister of Finance kita lah, Tunku Zafrul, seperti dia punya role jadi minister dalam pandemik ni, mungkin ada hikmah dia lah kan, macam Nabi Yusuf. I mean, even PM kan, macam mana boleh Tan Sri Muhyiddin jadi PM, timey pula tu. Allah ada design lah. So the idea now is for Muslim to think systematically how to solve our problem kan. Right. But kita ni, kita tak tengok cara sistem. We see as a, okay, buat ni cukup lah, buat ni. So it's more random based. Bila random based, kita miss pula banyak gap lah, so macam pandemik ni kita kata lah, we suddenly find ourselves naked, nampak social safety net kita semua tak ada. We don't have wakaf system, tak ada, infak tak ada, kita tak ada, so many institution yang miss out. So how do we redesign, and you can like say lah, reset balik, and kita punya paradigm kena tukar lah. Macam I admire Tan Sri Kamal. Once we have to revive the economy back, but at the same time we must design our social safety net ni lah. Right. Untuk strengthen our resilience lah, I would say, community and economic resilience. Romel, saya sangat tertarik dengan apa yang Romel sebut tentang memperkasakan masjid. Dan sebab kita dah pilih satu tajuk, saya tak ingat berapa hari bulan, hujung Julai ini, untuk bercakap tentang masjid sebagai pusat transformasi ekonomi umat. Sebab kita lihat kan, masjid terutamanya yang duduk di Lembah Kelang lah, dia duduk di tempat yang sangat strategik. Tetapi cukupkah dia hanya menjadi tempat orang pergi sembahyang? Kawasan yang begitu luas, parking yang begitu luas, apakah kita telah memaksimumkan dia punya
kewujudan itu. Saya bimbang, takut nanti Allah tarik balik. Kan? Betul. Kawasan yang luas, binaan yang indah itu, apabila kita tidak maksimiskan dia. Pandemik 19 ini telah mengajar kita bagaimana kita patut bergerak dan patut bersyukur. Nas, teruskan dengan Nadira. Kita ada 5 minit lagi. Okay. Nadira sikit saja ya. Very quickly saja nak komen apa Romel cakap betul pasal COVID-19 ni memang mengguna perkataan dia, kita semua dah dibogilkan. Tapi kalau saya nampak saudara Romel bogil, saya lagi jauh lah. Anyway, Nadira, my question just one. Tell us all about KidoCare. What is KidoCare? That's all. Okay, terima kasih saudara Nazrin. So KidoCare ni macam saya cakap tadi lah, it is a platform. It is a platform, kita menggunakan teknologi untuk kita memadankan pengasuh yang terlatih dengan parents. Tapi yang pentingnya macam ni, kerana waktu kita awal-awal tubuhkan KidoCare ni, kita ada beberapa hasrat. Nombor satu, hasrat kita, the first and the most important thing ialah to empower, untuk memperkasakan. Bila kata-kata memperkasakan tu, largely kita nak memperkasakan wanita lah. Macam mana kita nak memperkasakan wanita tu? Nombor satu, kita nak wanita tu mula bina kerjaya dan mula-mula bina minat dan kerjaya di dalam bidang I'd like to use a bigger term in the children's economy. Dalam ekonomi yang berasaskan kanak-kanak. Pasal ada banyak peluang. Bila kita tengok dia punya pembangunan kanak-kanak tu daripada 0 to 12 years old, ada banyak peluang wanita sebagai natural nurturers. Kita berjiwa nurturing. Kita boleh masuk dan tukar kita punya sifat tu ataupun shift the sifat yang kita ada kepada satu peluang for economic empowerment. Jadi itu platform dia, kita nak sertakan lebih ramai wanita. Dan Alhamdulillah pada ketika COVID-19 bila berlakunya the MCO dan banyak wanita yang kehilangan kerja, especially daripada the hospitality dan service industry, KidoCare telah menyediakan satu platform for them to have a career shift ataupun kita panggil repurposing of skill, menggunakan skill service industry yang ada, memperkayakan mereka dengan skill childcare supaya dia masuk di dalam industri kita. Itu empowering women with income. Dan kemudiannya of course kita empower parents with dia punya flexibility, dengan dia punya other parents can have time to do other things, apa semua sempat lah bapak-bapak tak ada lagi dah lepas ni bagi alasan tak boleh bawa isteri keluar dating. Pasal nanny boleh datang ke rumah. So datang ke rumah. So anytime. Malam boleh, siang boleh, 2 jam boleh, 4 jam boleh, because to us cara lifestyle kita dah berubah. Wanita pun dah mula bekerja daripada rumah. Dan waktu MCO tu kita nampak walaupun we call for working from home, tetapi challenge dia Masya Allah bila kita work from home ni dengan anak-anak, dengan nak bekerja so kita punya nannies will come and support. Yang paling pentingnya nannies kita Malaysian, 100% Malaysian, dia are trained, background check, PDRM background check, psychometric assessment semua dia ada. Because as a platform kita rasa we have to be a very responsible platform. Sebelum ini ramai orang yang takut dengan perkataan gig economy. Bila kita kata gig workers ni, ramai orang worry because dia kata gig workers tak ada social safety net. Macam mana dia nak kerja, macam mana ada EPF, tak ada EPF, ada sok-sok, tak ada sok-sok. So everyone was very afraid about the gig economy. But once COVID hit, orang flock gig economy platform ni. Now the power is back to the people. Ini yang kita seronoknya pasal economic the platform sharing economy, gig economy ni, pasal since we are topic of the Islamic economy, I think it is very good for us to realize and appreciate that this platform boleh betul-betul digunakan sebagai an Islamic economy platform because of the concept of sharing apa semua, and it empowers, right? So empower ni dia ada flexibility masa, dia ada flexibility income. So this is what we want. So
kita punya platform ni, we feel that it should be a very responsible platform. So we create the social safety net untuk kita punya carers. Mereka ada insurance, mereka ada monitoring, service tu kita monitor, parents dapat live update and things like that. Jadi kita nak make sure yang kita solve the problem yang kita ada. So if I say solving the problem, I also like to position KidoCare ni as an impact driven organisation. Impact driven. So kalau kita back to the Islam sendiri, what we are khalifahs in the world, and what we have to do is create good. Dan kita tengok banyak sekarang ni business yang dekat luar dah mula going into impact driven enterprises. So this is where we are as a gig economy platform, using the sharing economy skill yang kita ada, creating impacts. Nah itu yang saya kata tadilah, bila daripada dulu nak jadi monopoli, nak dominate, sekarang ni I just want to do good. But by doing good, because of the power of community, it actually propagates. It become big by the force of the community. Alhamdulillah. Nadira, ada satu, bila you sebut tentang community, kita perlu ingat dalam community itu seperti jari kita. Tinggi rendahnya ada seperti ini. Satu ketika dulu Nadira hanya fokus yang ini tinggi. Ataupun yang ini mau besar-besar saja, yang kecil-kecil tinggalkan. Maknanya kita tidak serve pada community, dan kita tidak percaya bahawa kumpulan community yang pelbagai itu boleh menolak kita naik ke atas. Alhamdulillah, COVID-19 memberi satu pengajaran yang sangat bernilai kepada kita untuk kita kembali balik kepada apa yang telah Allah sebutkan. Jadi terima kasih Nadira. Tan Sri masih ada kah? Ada. Tan Sri, kita sudah berada di penghujung Tan Sri. Kita tengok Hisham bercakap, Nadira bercakap, Romel bercakap. Dia orang ni kata macam cukuplah kita balik ke pangkal jalan. Kalau Romel pun daripada Yusof Fan dia nak pergi kepada luar negara, mari kita balik kepada negara kita. Kita bangun potensi kita. Masjid kita ada 12,000 Tan Sri. Tan Sri pergi semayang saja kan. Masjid di tempat yang kawasan yang sangat hebat dengan bangunan yang sangat hebat, tapi tidak dimaksimiskan menjadi satu kekuatan. Jadi Tan Sri mungkin sudah dapat mendengar apa yang dicetuskan oleh anak-anak muda ni, Hisham, Nadira, Romel. Mungkin Tan Sri nak simpulkan sesuatu. Kalaulah dalam cadangan masa hadapan yang Tan Sri sebut tadi, nak resetting kita punya kerangka ekonomi, nak cadangkan kepada kerajaan, mungkin dalam masa 2 minit Tan Sri boleh kemukakan cadangan. Terima kasih. Silakan. Tan Sri? Dia mute. Okey Tan Sri. Mute kan? Tan Sri? Tak ada suara. Farhana? Tan Sri, suara Tan Sri tak ada. Okey. Tan Sri? Tak dengar. Okey. Balik semula. Pandai hilang Tan Sri? Tak dengar. Farhana tak dengar. Okey, dengar tak? Dengar. Dengar balik. Okey. Sorry, apa benda tertekan. Apa ni? Apa yang saya sungguh tertarik dalam perbincangan oleh ni orang-orang muda ni. Jadi kita sungguh berharap dapat mengorak langkah kejayaan yang baru dalam konteks pengalaman generasi saya, hasil daripada MEP dan sebagainya. Saya agak kritikal apabila membincang tentang dasar ekonomi baru, kerana banyak juga yang membawa kepada isu-isu implementasi dan kekecohan dan corruptionnya dan sebagainya lah. Itu harus diperbetulkan oleh generasi saya sebelum kita meninggalkan dunia ni bagi dia orang. Bagaimanapun itu satu aspek riset yang memerlukan
pimpinan politik yang cukup tajam dan cukup ihsan akan untuk mengesan isu yang dihadapi. Dan kita tidak boleh meninggalkan mereka ini jurat kita dalam keadaan yang bermasalah. Sebenarnya mereka harus berlandaskan dalam masa depan mereka untuk mengorak dengan satu keadaan yang lebih baik. Itu satu daripada isu dalam matlamat generasi saya lah. Sepatutnya dah besar lebih dah banyak kali dah mengelilingi dunia mungkin. Tapi dalam konteks apa yang dibincang oleh para panel tadi, saya rasa peluangnya cukup luas dan lebih lagi ditujukan oleh COVID-19, iaitu ditunjukkan oleh Allah SWT sendiri bahawa sebenarnya kalau kita bersikap ikhlas, kita bersikap boleh menerima kritikan, bila jatuh kita boleh bangun semula, dan kecekalan dan keupayaan generasi baru semacam Nadira, Nazrin dan Jamin dan sebagainya, Isyam dan sebagainya, ini adalah yang kita harapkan lah, dan kepada mereka lah yang kita akan sampaikan ataupun pass on the torch for membangunkan ummah Melayu Islam ini dan seluruh negara Malaysia. InsyaAllah. Okey, terima kasih Tan Sri ya. Terima kasih Tan Sri. Hello. No, I was saying that it is not a political statement. It is a statement. Tak apa Tan Sri, kita begini, kita melihat kita jalur baru ini. Kita sebenarnya datang daripada jalur lama. Setuju atau tidak, kita datang dari jalur itu. Jadi kita bergerak ke jalur lama ini bukanlah nak condemn, nak bergerak ke jalur baru bukan nak condemn jalur lama. Bukan nak menidakkan jalur lama. Kita kata kalaulah sebelum ini kita biasa minum kopi cap O, kenapa selepas kita doktor kata jantung kita tak bagus, kurang bagus dia punya pergerakannya, kita minum kopi cap B. Itu saja maknanya. Hidup kita dalam dunia dulu dan dunia hari ini keperluannya tetap sama. Tapi cara bagaimana kita nak mengolah perjalanan dunia itu, tentulah kita perlu melihat apa yang Tan Sri sebut tadi. Generasi Tan Sri dah buat terlalu baik, terlalu banyak. Kemudian sampai di peringkat ini kita kata kita perlu ubah, bergerak sikit kepada jalur baru. Kalau dulu kereta api kita pakai rel lama, sekarang kita nak pergi kepada electric rail yang lebih pantas. Kereta api tetap kereta api. Tak ada siapa yang salah dan tak ada siapa yang patut dimarahi. Sekarang ni kita nak pergi ke arah yang lebih tepat. Kita kata cukuplah COVID-19 mengajar kita sesuatu yang amat bermakna untuk kita bergerak di jalur baru. Okey, saya sebagai moderator dan bagi pihak Dewan Ekonomi Majlis Dakwah Negara merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Kamal Saleh, Pengerusi Mayor. Terima kasih kepada Saudara Hisham Abdullah. Terima kasih kepada saudara Tuan Romel Tan Sri Syamsuddin. Terima kasih kepada Nadira Ayu. Terima kasih kepada saya punya co-moderator Saudara Nas Adapun Nazrin. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada petang ini sedikit sebanyak boleh mengubah, menjolok pemikiran mereka yang berfikir. Dan saya tegaskan di sini, apabila kita menyebut jalur baru, dia mesti dilihat di dua pihak. Satu, kalau pihak yang sebelum ini mengatakan hanya produk luar negara saja bagus, yang made in England, made in USA itu bagus, yang itu mesti balik kepada mari kita berada di Malaysia. Kemudian yang satu lagi, yang sebelah satu lagi, yang mengatakan masjid ni patut dijadikan tempat solat saja. Kita kata mari kita bergerak di jalur baru, bahawa masjid itu adalah merupakan aset yang boleh memperkukuhkan umat manusia. Bila masjid kukuh, bukan makna kata untuk umat Islam sahaja. Kalau masjid itu mampu, why not dia boleh menjuarai masyarakat persekitarannya yang non-Muslim juga. Sebab itulah kita kata, bolehkah di jalur baru ini Melayu Muslim menjurainya. Itu harapan kita. Dan saya percaya insya-Allah kita semua
sedang bergerak ke arah itu dan senantiasa menuju ke arah itu, dan apapun yang kita rancang, apapun yang kita buat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa rahmat Allah, tanpa keridaan Allah, kita dah mati ni COVID-19 ini. Tapi alhamdulillah kita 4 orang, 5 orang, 6 orang yang ada dalam dialog ini dan mereka yang di luar sana insya-Allah akan terus hidup demi mendokong jalur baru pembangunan ekonomi kita. Halo. Dan saya ingin maklumkan pada minggu hadapan kita akan bersama dalam satu dialog yang lebih menarik bersama dengan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Junaidi. Tuanku Yusof, kita akan bercakap tentang peranan koperasi dalam jalur baru pembangunan ekonomi Malaysia. Hingga ke saat itu, saya sudahi dengan ucapan wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum.